Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV untuk kawan-kawan lama dan selamat datang untuk kawan-kawan baru. Jadi dalam seminggu dua ni kan kita ada dengar Audi membuat pengumuman yang mereka tidak akan menghasilkan enjin pembakaran baru dan tidak akan memkenalkan model pembakaran baru selepas 2025. Ini maksudnya dia orang dah tak nak design lagi enjin jenis-jenis baru dan yang ada ni pun akan berhenti diperkenalkan ke pasaran lepas 2025. Saya percaya pengumuman tersebut ada kena-mengena dengan penghasilan draft awal peraturan pencemaran Euro 7 pada bulan April. Peraturan baru ni dikatakan akan membunuh kenderaan dengan enjin pembakaran dan secara peribadi saya nak bersorak bila dengar berita ni dan pada saya kita semua patut bergembira dengan perkembangan terbaru ini dan saya akan terangkan kenapa. Pengumuman Audi sebenarnya memang selari dengan strategi kumpulan Volkswagen yang sudah pun membuat keputusan untuk melakukan anjakan menyeluruh ke arah kenderaan elektrik yang menggunakan bateri. Dan kita sudah pun melihat bagaimana jenama-jenama lain seperti Seat dan Skoda dalam kumpulan Volkswagen mula menghasilkan kereta elektrik yang mampu milik untuk pasaran Eropah. Volkswagen bukan bersorangan dalam anjakan ini. General Motors pula telah mengumumkan penambahan pelaburan sebanyak 8 bilion kepada 35 bilion dolar yang ini akan dilaburkan sehingga 2025, 4 tahun je lagi. Honda juga telah mengumumkan bahawa mereka juga akan bergerak ke arah elektrik sepenuhnya pada tahun 2030. Manakala Ford pula dah semakin teruja dengan prestasi jualan model Mustang Mach-E dan bilangan tempahan untuk pick-up elektrik pertama mereka iaitu F-150 Lightning. Jenama-jenama Eropah lain seperti PSA, Renault, mereka juga banyak menghasilkan kereta-kereta elektrik yang mampu milik lah. Bukanlah banyak, maksudnya adalah 1-2 model yang mampu milik dan kebanyakan syarikat-syarikat ini sudah pun mula menghasilkan van elektrik untuk industri penghantaran dan juga penggunaan komersial. Kita sebenarnya hidup dalam satu zaman kegemilangan industri dan teknologi di mana sebahagian besar penduduk dunia boleh memiliki kenderaan bermotor sama ada dalam bentuk kereta ataupun motosikal dan ianya telah berjaya meluaskan dunia kita. Di samping itu, kita juga sedang menyaksikan satu revolusi silikon yang telah berjaya merapatkan semua benua dan menghasilkan kecairan dalam aliran maklumat yang tak pernah kita lihat sebelum ini. Kita nak apa saja maklumat semuanya berada bukan saja di hujung jari dekat dalam tangan kita, dalam telefon kita. Tak payah menghadap komputer pun dah. Hasilnya ialah sebuah dunia di mana maklumat lebih mudah diperolehi dan pendapat juga lebih mudah disebar. Dan kesan paling besar ialah orang ramai mempunyai suara yang lebih kuat. Kita semua ni, rakyat kebanyakan mempunyai kuasa dan suara yang lebih kuat. Tak semestinya kita satu suara dan mungkin suara kita ni agak mengelirukan pasal banyak berpecah-pecah, tetapi suara tersebut semakin kuat. Dan antara isu yang paling banyak ataupun paling kerap dibangkitkan ialah pencemaran dan kemusnahan alam sekitar yang kita sendiri lakukan ke atas alam akibat sifat tamak haloba dalam merobek sumber alam untuk menjana lebih banyak barangan dan makanan dan yang lebih penting lagi kemewahan tanpa mengira nasib anak cucu kita. Pergerakan melindungi alam sekitar kini sudah menjadi agak kuat dan berjaya mendesak pelbagai kerajaan untuk mentadbir keperluan bumi dengan lebih baik. Dan antara kesan yang paling ketara akibat daripada pergerakan ini ialah peraturan pencemaran yang dikenakan ke atas semua jenis industri dan juga semua jenis kenderaan. Ini antara sebab kenapa minat terhadap kereta elektrik semakin meningkat. Dan oleh sebab itu juga banyak syarikat kereta sedang mula menghasilkan kereta-kereta elektrik. Di samping itu mereka-mereka yang tidak mahu bergerak ke arah elektrik sedang menunggu peraturan pencemaran Euro 7 yang dijangka akan berkuat kuasa pada tahun 2025. Hari ini kita akan tengok kesan peraturan baru ini ke atas kita dan juga ke atas syarikat-syarikat kereta. Sejak Carl Benz menghasilkan kereta roda 3, kereta roda 3 Carl Benz ni sebenarnya bukan bakar petrol dan juga tidak bakar diesel, dia bakar alkohol. Ini merupakan kereta enjin pembakaran dengan kelajuan tinggi pertama di dunia. Sebelum ni ada enjin internal combustion tapi low speed. Jadi enjin Carl Benz ni yang pertama yang high speed yang diletakkan atas kenderaan. Dari situ kita telah melihat teknologi kereta dan kenderaan maju ke depan sehingga ke satu tahap di mana hampir setiap kereta baru yang dibina sekarang mempunyai chip mikro. Dan setengah kereta mempunyai kuasa komputer yang mengatasi komputer yang ada pesawat angkasa yang membawa manusia ke bulan. Pada awalnya, peningkatan kuasa komputer tersebut digunakan dalam peralatan yang dipanggil Unit Kawalan Elektronik untuk enjin ataupun ECU. Kuasa komputer digunakan untuk mengawasi kadar pancitan bahan api ke dalam kabut pembakaran dan juga untuk memantau kombinasi gas yang terhasil selepas pembakaran. Kenapa?
Langkah-langkah ini diperlukan untuk menghasilkan kenderaan yang lebih jimat bahan api. Ini antara awalnya ialah kerana oil crisis lah tahun 70-an, di mana harga minyak melonjak dan ramai orang tu mula mencari kenderaan yang lebih menjimatkan, dan juga pada masa itu ada sikit kesedaran mengenai pencemaran. Jadi teknologi-teknologi yang saya sebut tadi digunakan untuk menurunkan kadar penggunaan bahan api dan juga kadar bahan bahaya dalam exhaust, termasuk karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang sedang berlaku sekarang. Peraturan mengawal pencemaran pula mula diperkenalkan di Amerika Syarikat dan Eropah seawal tahun 1970-an. Dan kini sudah berada pada tahap kawalan Euro 6 di Eropah, dan kini Kesatuan Eropah sedang merangka piawai baru yang bakal dikenali sebagai Euro 7. Pada bulan Mac 2019, satu kumpulan yang bergelar Consortium for Low Vehicle Emission ataupun CLOV telah diberi mandat untuk melakarkan cadangan untuk peraturan Euro 7, dan mereka telah bermesyuarat dengan pelbagai pihak berkepentingan yang dikumpulkan dalam apa yang dipanggil Advisory Group for Vehicle Emission Standard ataupun ACVES. Mereka inilah yang akan menentukan arah tujuan industri otomotif Eropah, dan sudah tentu ia akan mendatangkan kesan besar kepada industri otomotif dunia kerana piawai Eropah dan Amerika Syarikat kerap kali menjadi ikutan seluruh dunia. Sebenarnya pengumuman oleh banyak syarikat kereta mengenai enjin, mengenai elektrik ada kena-mengena dengan cadangan yang dihasilkan untuk dikuatkuasa sebagai Euro 7 sebenarnya. Ini pada pendapat saya lah. CLOV telah menghasilkan laporan pada bulan April tahun ini, dan European Automobile Manufacturers Association ataupun ACA telah menyatakan pendapat mereka bahawa peraturan baru ini jika dikuatkuasakan akan menamatkan riwayat kenderaan pembakaran pada tahun 2026. Ini belum lagi dikira peraturan yang bakal dikuatkuasa oleh beberapa negara Eropah yang memang mahu mengharamkan penjualan kereta enjin pembakaran seawal tahun 2025, dan ada yang bercadang menguatkuasa peraturan tersebut pada 2030, iaitu tak boleh jual lagi kereta pembakaran dalam tahun 2030. Jadi kita tengok sekejap jadual yang ada belakang saya ni. Jadi jadual ni menunjukkan tahap pencemaran yang dibenarkan untuk Euro 6. Jadi Euro 6 ni diesel dan petrol mempunyai tahap pencemaran yang dibenarkan yang berbeza-beza sedikit lah. Tapi untuk Euro 7, sebagai draft kat bawah ni, dia dah selarikan ataupun selaraskan. Maksudnya kita tengok di sini untuk Euro 7, tahap maksimum baru karbon dioksida dan nitrogen oksida yang dibenarkan di bawah piawai baru ini adalah sangat rendah. Dan apa yang lebih mengerikan untuk syarikat kereta ialah tahap tersebut akan diukur pada pelbagai bukaan pendikit dan dalam keadaan ekstrim. Ini termasuk dalam keadaan enjin sejuk, pecutan maksima, memanjat cerun pada altitude tinggi, maksudnya di atas bukit dan gunung, dan juga semasa menarik trailer, dan juga pada suhu luaran yang sangat tinggi dan sangat rendah. Dulu kadang-kadang begini diberikan pengecualian dan tahap pencemaran diukur pada kelajuan tertentu, pada suhu tertentu. Kali ini tiada lagi ruang untuk menyuruk dan memasang peralatan menipu seperti yang dilakukan oleh Volkswagen beberapa tahun lalu dalam skandal Dieselgate. Kali ini dia akan beri had yang berbeza untuk keadaan biasa dan keadaan ekstrim, tetapi dia akan diukur dalam semua keadaan. Oleh sebab itu, ACA berkata syarat terbaru ini tidak kurang daripada satu pengharaman untuk kereta enjin pembakaran, termasuk kenderaan hybrid. Kata mereka, kos untuk memastikan kenderaan mampu milik boleh mengikut peraturan baru ini adalah terlalu tinggi untuk diteruskan. Sementara untuk kereta prestasi tinggi atau kereta mewah pula, mereka mungkin tidak boleh menepati piawai baru, terutama bila diukur semasa melakukan pecutan daya tinggi. Ini mungkin dia punya tahap pencemaran yang dihasilkan masa wide open throttle tu lain, banyak kotor, lebih kotor. Kata mereka lagi, kenderaan yang menarik trailer atau caravan memang sukar untuk menepati peraturan baru tersebut. Menurut CLOV, piawai baru ini boleh dipenuhi dengan menggunakan pemangkin khas ataupun special catalytic converter. Tapi ini dibangkang oleh pengilang kereta kerana kosnya tinggi untuk kereta biasa dan terlalu besar dan sukar untuk dimuatkan dalam aturan teknikal. Kebanyakan kenderaan sekarang dalam layout nak letak mana exhaust catalytic converter ni susah nak masukkan pasal benda-benda yang baru dia kena pasang ni katanya agak besar. Cadangan CLOV dikatakan memerlukan pemangkin yang dipanaskan, heated catalyst, dan kemudian ada sepasang catalyst saiz 1 liter, kemudian ada particulate filter, penapis asap, dan kemudian dia ada ammonia slip catalyst. Jadi pemangkin ammonia ni adalah tambahan baru dan diperlukan kerana gas tersebut kini mungkin akan jadi sebahagian daripada pemangkin yang digunakan untuk mengurangkan pengeluaran nitrogen oksida. Ini untuk enjin yang menghasilkan suhu yang tinggi. Tapi masalahnya yang diorang gunakan ataupun selalunya berbentuk cecair ammonia yang diorang gunakan untuk mengurangkan nitrogen dioksida itu juga sendiri adalah pencemaran yang dikawal.
Aduh, kompleks kan? Yang nak kawal pencemaran pun hasilkan pencemaran. Jadi pening. Kalau orang nak saya ceritakan dengan lebih mendalam lagi benda ni, saya boleh carikan maklumat lah. Tapi untuk video ni, saya rasa cukup lah untuk kali ni kot. Selain daripada kos tambahan pemangkin, pembuat kereta juga berkata tahap pencemaran yang dibenarkan sangat rendah. Sehingga pengesan yang digunakan sekarang mungkin tidak cukup jitu untuk membuat bacaan yang tepat dalam proses pengawalan enjin. Dia punya merendahnya, sensor sekarang tak boleh cukup, tak accurate. Ini yang buat dia orang pening ni, dia orang kata ini macam ni matilah kan. Dah pula tu, syarat baru ni memerlukan enjin yang dihasilkan boleh menurut piawai sehingga jarak pemanduan antara 150, ada yang kata 240,000 km. Bukan aja masa baru, dia orang boleh, mungkin tak tahulah, mungkin dia akan ambil kereta keluar bila-bila at random ke test. Kalau tak, manufacturer kena. Macam mana tu? Kata ACEA lagi, cara ujian yang dicadangkan tak realistik. Tapi biasalah, bila benda dah makin susah kan, mesti ada komplain kan. Bila bayangan peraturan baru ni dah keluar, saya rasa kumpulan VAG terus komit lah kepada kereta elektrik sepenuhnya. Sebab pelaburan yang diperlukan untuk memenuhi piawai baru ni, mungkin dia orang rasa dah tak balik modal. Saya katakan begitu kerana kalau Euro 8, Euro 7 ni pun dah ketat, Euro 8 sudah tentu lebih ketat. Kalau Euro 7 pun rasa dah separuh nyawa nak ikut, baiklah tak usah pening-pening lagi dengan enjin pembakaran ni, terus je lompat ke dunia elektrik. Saya kira peraturan baru yang ketat ni juga adalah percaturan strategik Eropah sebenarnya. Ini untuk memaksa pembuat kereta mereka untuk berganjak ke teknologi baru kerana kuasa besar lain seperti China dan Amerika Syarikat sudah pun mula berganjak. Manakala Jepun dan Korea pula dilihat akan membuat keputusan yang sama tak lama lagi. Jadi, yang pentingnya, apa kesannya kepada kita rakyat marhain ni? Adakah Euro 7 yang akan terkesan kepada kita? Kita kat Malaysia tak guna Euro 7, betul tak? Tak guna, kita pakai Euro 4. Tapi sebenarnya ianya akan mendatangkan kesan. Pasal kalau kat Eropah tak ada, enjin pembakaran ni pun teknologi akan berhenti dan mati dan kita tak akan dapat enjin baru lagi. That's it. Jadi adakah kita patut sedih yang enjin pembakaran akan hilang dan lenyap dari pasaran? Saya tak sedih. Saya sebenarnya akan bersorak jika ini berlaku. Kerana kita sudah tiba pada tahap di mana teknologi enjin pembakaran sudah hampir ke muncak teknologi. Ada sikit lagi lah penambahbaikan yang boleh dilakukan, tetapi hakikatnya sistem ini mempunyai had kecekapan yang rendah. Apabila sistem ni menggunakan pembakaran sebagai punca tenaga, had kecekapan thermal pada enjin pembakaran ialah sekitar 50%. Itu nak capai 50% tu nak kena gunakan teknologi-teknologi yang eksotik baru nak sampai. Kita tengok yang sekarang ada sampai tahap 40 hingga 45%. Sebagai contohnya enjin-enjin Atkinson cycle macam Toyota punya Dynamic Force, Volkswagen punya Atkinson cycle, dia panggil Budak cycle, macam-macam lah. Mazda punya Sky Active, ini semua enjin-enjin Atkinson cycle. Masalahnya enjin-enjin Atkinson cycle ni memang dia ada thermal efficiency yang tinggi, tapi power density dia rendah. Jadi sebenarnya insya-Allah dah tak banyak yang boleh diperbaiki. Manakala kalau kita banding pula dengan elektrik motor, kereta enjin pembakaran kecekapan paling tinggi 50%. Elektrik motor, start je kecekapan tenaga sekitar 97 hingga 98%. Kalau canggih boleh sampai 99%. Dari sudut itu saja dah tak boleh lawan. Tapi sebenarnya saya bersorak kerana kebanyakan kita memandu kereta biasa macam Pro 2, Myvi, Proton Saga, Honda City, Toyota Vios dan sebagainya. Kita bukan memandu kereta berprestasi tinggi, nak beli Golf GTI ataupun Civic Type R pun cinta. Ini kan pula nak beli GR Yaris atau Porsche 911 ataupun Ferrari Roma. Dan kebanyakan hujah yang orang cakap kan. Kata kereta IC ini sedap pasal bunyi dan pemanduan dia lagi sedap. Lebih dinamik. Betul ke? Okeylah, some cars macam Alfa Romeo bunyi dia sedap lah. Tapi kereta-kereta lain biasa tak ada pun kan. Dan siapa yang beli Alfa Romeo? Kita tak beli pun Alfa Romeo. Kebanyakan kita tak berani nak beli Alfa Romeo kan. Pasal takut dia meragam kan. Dan satu lagi hujah yang orang kata kenapa jangan beli kereta elektrik, masih lagi gunakan kereta pembakaran, sebab charging time terlalu lama dan pusat charge pula tak banyak. Okey, sebelum kita belik hujah charge tadi, yang pertama jom kita tengok hujah bahawa kereta pembakaran lagi sedap bawa dan bunyi lagi sedap, lagi more, organic lagi. Puas hatilah kita berasa kan sedap dia bunyi tu. Sebenarnya kereta elektrik yang dah ada sekarang dan yang ada ni maksudnya saya gunakan contoh kereta Nissan Leaf dan Renault Zoe kerana itu saya pernah pandu uji. Kereta elektrik yang lain saya pernah pandu uji, maksudnya kereta yang plug-in hybrid pun ada. Tapi hari ni kita nak cerita pure elektrik saja. Dan satu lagi kereta elektrik yang saya pernah pandu ialah Mercedes A-Class Fuel Cell, yang itu memang kuasa elektrik semata-mata.
Itu saya pernah pandu. Dan satu lagi kereta sekarang yang kalau kita pandu, kita akan rasa pacuan elektrik saja ialah Honda City RS. Yang itu pasal enjin yang ada tu hanya digunakan sebagai penjana kuasa ataupun dynamo pada masa biasa, dan atas lebuh raya baru digunakan untuk memacu roda. Bila kita memandu kereta-kereta macam Renault Zoe dan Nissan Leaf ni, kereta-kereta ni sebenarnya dah mencapai tahap pemanduan yang lebih baik daripada kereta pembakaran dalam kelas yang sama. Dari segi keselesaan, tahap bunyi dan gegaran NVH, kedua-dua kereta ni jauh lebih baik daripada kereta biasa. Geng exhaust kuat pasti akan menonggeng lah, tapi pada saya exhaust bising tak bersebab tu memang elok kena saman pun. Nak modify exhaust ni kalau tak ada sebab, tak usah lah. Biarlah orang racing je buat. Awak kat jalan tak usah sibuk-sibuk lah. Engineer yang daripada syarikat-syarikat kereta tu belanja beratus-ratus juta nak bagi sistem exhaust dia perfect. You tak payah rasa, you lebih pandai lah. Jadi bila saya pandu Nissan Leaf ni ni video ni ada kat atas lah kalau nak tengok. Saya dapat rasa bahawa kereta ni memang dia punya NVH level dia sangat rendah. In fact, masa saya bawa pergi ke Melaka tu, saya rasa seolah-olah macam saya memandu 7 Series atau S-Class. Setidak-tidaknya Mercedes E-Class atau 5 Series. Kereta senyap sangat-sangat. Vibration tak ada pasal enjin tak ada untuk gaya. Yang hanya ada gegaran ialah daripada jalan. Dan itu sangat terkawal. Oleh itu, untuk kegunaan biasa hari-hari, dah memang jauh lebih baik. Sebenarnya hujah bunyi sedap dan bawa cergas ni sesuai untuk kereta prestasi tinggi lah. Macam Ferrari ke, Porsche ke, kalau BMW tu M-Class dia, kalau Mercedes AMG, ataupun Audi yang RS punya. Kalau banding dengan Audi, BM biasa pun, kereta elektrik sebenarnya dah melepasi tahap ni semua, dah ada jauh tinggal dah. Bila kita bawa Nissan Leaf tu, kalau saya katakan ianya senyap dia lebih lagi daripada benda macam S-Class ataupun 5 Series, dan apa lagi yang kita nak ceritakan. Dan untuk kereta prestasi tinggi ni juga, semuanya akan jadi lebih selom, lebih tak sedap sebab peraturan-peraturan baru yang akan datang ni yang menghadkan bunyi dan pencemaran dan sebagainya akan menyekat pelbagai perkembangan prestasi. Cara nak mengatasinya lah kalau jenama-jenama ni akan menggunakan kereta elektrik. Itu pasal sekarang kita tengok banyak company kereta dah mula buat hybrid untuk high performance car dia. Maksudnya Ferrari pun dah mula guna hybrid untuk high performance. Porsche dah lonjak terus ke elektrik. Lamborghini juga akan hasilkan elektrik. Rolls-Royce dengan Bentley tak ada pilihan sebenarnya. Pasal you buat enjin canggih macam mana pun tak boleh lawan dengan motor elektrik. Pasal bila berhenti kat traffic light, enjin tetap kena bergegar kan, jalan kan. Elektrik motor berhenti. Macam nak lawan? Tak boleh lawan dah. Jadi sebenarnya elektrik memang lebih baik dari enjin pembakaran. Persoalannya sekarang, bila saja kita nak bertukar semuanya ke arah elektrik ni. Hakikatnya Tesla dah malukan semua syarikat sports car ke, supercar, hypercar ke dengan model S-Plaid. Dan Rimac daripada Croatia, satu company kecil je, telah basically menetapkan piawai prestasi terbaru untuk hypercar dengan pecutan ke 100 km sejam sekitar 1.8 hingga 1.9 saat. Theoretical limit is 1.7 second. Dia dah capai hampir-hampir dah nak capai theoretical limit untuk pecutan. Dan ini semua memang sukar untuk dicapai oleh sebarang kereta ICE. Tak kiralah canggih macam mana pun. Weimar, Bugatti yang hebat pun tak terkejar. Mungkin kereta Formula 1 saja yang boleh mengejar masa-masa pecutan ni ataupun kereta-kereta dragster. Itu semua benda-benda yang dah tak masuk akal lah kan. Yang nak mendekati prestasi ni ialah Koenigsegg. Itu pun kerana Koenigsegg menggunakan motor hybrid. Dia ada elektrik motor dalam aturan hybrid. Kalau kita bandingkan prestasi kereta elektrik yang paling asas, yang paling basic pun, kereta yang macam orang biasa kita bawa lah kan. Maksudnya, ianya juga lebih mengujakan daripada apa kereta yang kita ada. Renault Zoe tu kalau duduk sebelah dengan apa-apalah model yang kita nak, tak mahu lah kereta-kereta lain. Dia punya senyap, dia punya bestnya bawa kereta tu. Kan? Nissan Leaf tu orang kata ceroy kereta ni. Memang dengan masalah panas, masalah apa, semua bateri overheat. Itu pun saya dah cakap tadi. Senyap macam 7 Series. Gegaran tak ada, NVH rendah. Okeylah, julat pemanduan, jarak yang kita boleh pandu tu mungkin masih lagi isu. Tapi dalam tempoh yang akan datang, sudah tentu ia akan menjadi lebih pantas. Sekarang ni pun untuk charge daripada 10 hingga 80% ataupun 20 hingga 80%, kebanyakan kereta yang boleh charge pada kelajuan laju lah, maksudnya 100 kW ke atas, 150, 250, 300 kW ke atas, sebenarnya berbanding dengan saiz bateri, dah boleh charge dalam masa kurang 30 minit. Jadi dari masa depan kita tak tahu berapa cepat kita boleh charge. Dan anyway, ada banyak strategi lah untuk memandu kereta elektrik ni yang kita just kena belajar sikit je. Dan untuk sekarang ni, dan benda dah dia okey. Jadi masa depan lagi kita tak tahu kalau dia boleh charge dengan lebih cepat. Ni semua mungkin menjadi tak ada masalah.
Jadi kita patut bersorak kalau kerajaan memaksa syarikat kereta untuk menghasilkan kereta elektrik mampu milik untuk kita semua. Kalau tidak, orang kaya je akan menghasil teknologi-teknologi terkini ni. Kereta-kereta yang senyap, yang pecut bagus, yang jimat minyak. Kita nanti kan kena tunggu 5-10 tahun baru nak merasa. Orang dah kaya, dia jimat pula duit minyak. Kita pula nak kena menanggung bayar petrol lagi mahal. Saya dah congak dah benda ni. Di Malaysia pun, walaupun dengan harga petrol yang murah dan harga elektrik yang sekian kita ada, masih lagi boleh mendapat penjimatan sekurang-kurangnya 60%. Jadi jangan risau juga bab modified kereta ni. Sebab kereta elektrik ni dia jadi kurang komponen bergerak. Kalau setakat nak bagi lagi laju, mungkin kena tukar motor. Kalau nak power lagi banyak, mungkin kena modify bateri. Dan kereta ni pula dia tak ada kotak gear, tak ada enjin. Jadi maintenance dah lebih menjimatkan. Dan juga mungkin boleh tambah kelajuan dengan update software aja, dengan fiddling dengan software. Ni elok kita ajar anak-anak kita jadi software designer ataupun mereka bentuk perisian sekarang, kerana kebanyakan kepakaran ni akan menjadi sangat berguna di masa depan. Kalau korang tak terus berkecimpung dalam dunia kereta petrol atau diesel sepenuh masa, teruskanlah. Saya sebenarnya hanya nak kereta petrol dan diesel sebagai kereta klasik atau kereta seronok ujung minggu je. Pasal saya rasa tak perlu lagi lah kita nak pandu kereta petrol dan diesel ni, kerana di teknologi elektrik ni boleh menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita dan pada kos yang saya rasa boleh mampu milik dalam tempoh yang terdekat. Cuma apa yang diperlukan ialah satu tahap pelaburan yang lebih tinggi untuk mencapai satu tahap kos yang lebih rendah, dan saya rasa benda ni akan berlaku tidak lama lagi. Jadi saya harap Euro 7 ni akan cepat dilaksanakan dan kerajaan Malaysia juga cepat mengambil langkah untuk menghasilkan satu piawai pencemaran yang juga sama ketat dia, supaya kita juga dapat merasa kereta elektrik yang mampu milik. Setuju tak setuju? Dekat kita punya community page ada poll, boleh tolong jawab kat situ, kongsikan pendapat. Kalau tak setuju pun boleh tulis komen kat bawah. Okey, apa pun sampai situ je video kita kali ni. Panjang juga, sembang. Kalau suka, tekan butang like. Kalau tak suka, beritahu kita kenapa, tapi tekan juga butang like. Dan kongsi dengan kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang kata, oh tak boleh, tak patut, kita patut tak sokong Euro 7. Ni saya punya argument lah. Kongsi dengan dia orang. Dan kalau boleh tolong kita, tekan butang subscribe. Tekan pilah, bukan kena duit pun kan. Dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.